Hello guys, selamat datang ke channel Afai Yusof. Nama aku Afai Yusof, obviously. So guys, bagi yang tengok video aku lama-lama dari zaman dahulu kala lagi, inilah pada zaman dahulu. Korang mungkin dah tahu yang video channel aku ni banyak cerita pasal investment, pelaburan, benda sama basically. Macam saham, kripto atau apa benda-benda ni lah. Tapi aku tak pernah kan cerita pasal steps yang korang kena ambil sebelum korang mula melabur. So korang tak terfikir ke, sekejap abang ajar melabur, tapi abang tak pernah ajar macam mana cara nak buat sebelum melabur. So basically korang kena buka lah telinga korang untuk video hari ni, sebab aku akan cerita mengenai steps yang korang kena ambil lah. 4 steps basically. So 4 steps ni penting untuk jaga capital korang sebelum korang melabur. Okay, jom kita saksikan. Yahoo! Wee! So steps yang pertama sebelum kita masuk bidang pelaburan adalah kita kena ada emergency fund atau tabung kecemasan. So tabung kecemasan atau emergency fund ni basically ialah duit yang korang simpan dalam bentuk liquid untuk korang guna sekiranya ada berlaku kecemasan lah. Contohnya bini korang sakit ke, okay, anak kena bayar yuran sekolah ke, kereta rosak bawa masuk bengkel ke. So emergency fund ni penting untuk tak kacau investment korang. So emergency fund ni besar mana? So bagi diri aku sendiri, emergency fund ni adalah sebanyak 6 bulan expense. So 6 bulan expense ni duit makanan, duit-duit yang penting lah untuk korang teruskan hidup macam normal. So ni tak termasuk duit yang ada lebih daripada gaji korang ya. So selain daripada 6 bulan emergency expense tu, korang juga boleh guna formula sebanyak 3 bulan gaji. So itu adalah besar mana emergency fund yang korang kena ada. So kenapa kena ada emergency fund? Aku bagi situasi lah yang korang mungkin boleh relate. Aku hari tu masa aku mula melabur, aku tak ada emergency fund langsung. So aku hanya simpan duit aku dalam Wahid Invest saja. So end up bila hari tu kereta aku tak boleh masuk gear D, kena ambil masa yang lama nak masuk gear D, aku kena hantar kereta aku kat bengkel, and bengkel cakap gearbox rosak bang. Okay, gearbox rosak macam kau tahu kereta auto bapak mahal. So aku kena 1.8k. So aku tak tahu nak cari duit tu kat mana. Aku tak ada cash dalam bank aku, ada dalam 200 je. So aku kena jual Wahid tu. So aku jual lah unit Wahid aku masa tengah rugi pula tu. So end up aku jual dalam keadaan rugi, dan aku bayar dekat mekanik tu 1.8k. So itulah pentingnya untuk ada emergency fund. Tapi bang, dekat mana nak letak emergency fund? Kalau tak boleh letak dalam Wahid Invest, bukan abang cakap Wahid Invest tu okey ke? Okay, emergency fund ni kau kena ada dalam bentuk liquid. Cara simpelnya liquid ni dalam bentuk cash lah. Tapi aku tak prefer letak cash sebab cash ni boleh turun nilai, tak susut nilai dia kan. So aku prefer letak dalam ASB. So ASB tu agak liquid lah, sebab korang boleh jual unit tu dalam bentuk RM1 lagi. Korang beli RM1, korang jual pun RM1 kan, dia tak akan turun nilai. So ASB adalah tempat pertama lah yang aku akan letak emergency fund aku. Okay, tempat kedua dalam bentuk cash, which is saving account lah, bukan fixed deposit saving account saving account biasa je, saving account dalam bank. And then yang ketiga, mungkin korang boleh agak dalam bentuk emas. So emas tu agak liquid lah, korang boleh jual kat mana-mana je, and korang senang dapat cash dari situ, tak perlu tunggu jual investment apa semua lah. So ASB yang pertama, kedua adalah dalam bank account, saving account, dan yang ketiga adalah bentuk emas. So itulah emergency fund. Aku boleh regard dia sebagai satu daripada 2 kaki sebelum korang mula melabur. So kalau korang tak ada emergency fund, korang basically, kalau korang tak ada emergency fund, korang basically masuk dalam bidang pelaburan tu macam orang OKU. Okay, macam cacat lah. So better ada emergency fund. Tips yang kedua yang sama penting juga dengan emergency fund tadi adalah dengan ada medical card, medical insurance, health insurance, takaful, apa-apa je lah yang korang nak panggil, tapi yang boleh cover medical expenses, yang boleh cover cost hospital korang. Okay, kenapa aku cakap penting? Cuba korang ambil emergency fund tadi sebanyak 6 bulan expense atau 3 bulan gaji tu. Korang rasa boleh ke dia cover bill hospital korang kalau korang kena sakit jantung, korang kena kecil manis? Tak boleh cover kan? Tak cukup pun aku rasa, tak sampai RM10,000 pun. Pentingnya ada insurance ni untuk cover bil-bil yang tinggi lah.
terutamanya penyakit kronik. Okey, aku ambil satu penyakit kronik jantung tersumbat atau cardiovascular heart attack atau apa-apa je lah. Yang tu minimum cost dia untuk buat pembedahan salur injap tu lebih kurang 30,000, 30 ke 50,000. Korang rasa boleh tampung ke dengan emergency fund tu? Tak boleh kan? Kalau korang kena jual saham macam aku tadi, macam mana agaknya? Merana doi. Kalau ada 50,000, kena jual semua 50,000 tu semata-mata untuk tampung medical cost. So aku rasa benda ni sangatlah penting, and korang semua kena ada benda ni. Tak kira lah mahal ke murah, asalkan dia boleh cover bil-bil untuk penyakit kronik lah terutamanya, atau kemalangan. Okey, dua benda tu penting untuk kau cover dalam medical insurance korang. So benda ni terutamanya ibu bapa yang ada anak-anak ramai, korang kena ambil and jaga investment korang. Okey, so better lah korang bayar RM90 sebulan untuk medical card berbanding korang bayar RM50,000 untuk satu pembedahan. Betul tak? Okey, betul ke tak? Okey, kita bergerak pada tips yang ketiga, iaitu bayar hutang jahat. So, apakah itu hutang jahat? Okey, mungkin ramai tak tahu lagi. So, hutang jahat ialah hutang yang korang beli benda selain aset, dan hutang tu ada interest yang tinggi. Okey, interest tinggi ni bagi aku sendiri, aku letak pada mana-mana interest yang lebih daripada 3.75%. Okey, kalau 4%, 5%, 7%, 10% tu hutang jahat lah yang aku panggil. Okey, kalau setakat 3.75 ke bawah tu dah ditelan oleh inflasi. So basically korang pinjam pun macam tak ada efek sangat. Okey, so kalau 3.75 ke atas, korang kena bayar hutang dia. So itu simple steps lah yang korang kena ikut untuk memantapkan lagi financial independence korang. So ada beberapa kategori hutang yang boleh dikategorikan sebagai hutang jahat. Okey, yang first kali, yang paling jelas lagi hakiki, ialah personal loan. Okey, bank sangat suka bila korang ambil personal loan ya, sebab interest dia sangat tinggi. Boleh dari sampai 5 ke hingga 10%. Tinggi mak oi. So bila korang ada personal loan ni, bayarlah cepat-cepat ya, sebab dia berlipat-lipat kali ganda kalau korang kena bayar. Okey, yang kedua, ada setengah orang ada, setengah orang tak ada, credit card. Okey, credit card ni biasanya bila kena dekat balance lah. Kalau korang ada credit card, bayar penuh bulan tu, jangan bayar minimum. Okey, bayar penuh. So itu untuk mengelakkan hutang jahat lah. So dua benda ni ya, personal loan and credit card. Mungkin ada hutang lain lagi yang interest tinggi, aku tak tahu. Tapi biasanya kalau loan rumah atau loan kereta tu, biasanya interest dia rendah lah. Okay, PTPTN pun 1% je. So tu bukan kategori hutang jahat lah. So hutang jahat ni ingat, ada dua ciri dia. Kau beli aset tak naik nilainya. Contohnya korang mungkin buat personal loan untuk belanja barang dapur, untuk beli perabot atau untuk buat kahwin. Tu yang kedua dia adalah interest dia tinggi. Ciri kedua dia. Kena ingat dua ciri tu. Tu adalah hutang jahat. Dan korang akan hapuskannya dengan cepat. So bila dah settle hutang-hutang jahat ni, korang akan ada duit lebih. And then di sinilah datangnya tips yang keempat, iaitu pelaburan. Okey, pelaburan ni banyak jenis and banyak-banyak bentuk. Ada emas, ada kripto, ada individual stock, ada ETF, ada mutual fund. Banyak. Pelaburan memang banyak. And korang boleh buat apa je yang korang nak. Tapi ingatlah, pelaburan ini kena ikut matlamat akhir korang. So korang kena tanya otak korang. Korang kena tanya, aku nak buat apa dengan pelaburan ni? Aku nak jadi kaya ke? Aku nak guna untuk persaraan ke? Aku nak bayar apa-apa yang aku nak ke? Tapi biasanya dia boleh sampai kepada dua end goals lah. Sama ada korang nak guna untuk persaraan, guna untuk dapat something, contohnya beli rumah. Untuk yang persaraan tu, korang boleh buat lower risk investment. Lower risk investment ni contohnya macam ASB atau ASM untuk bukan Bumi Putra. And then kita ada EPF, memang sah-sah lah untuk persaraan. Tabung haji pun boleh, tapi aku tak berapa recommend. So ada tiga benda ni lah yang dipanggil lower risk investment. So ASB yang kita tahu pun dividen dia pun lebih tinggi daripada inflation rate. So inflation rate 3% lah kita letak, and ASB pun dah bagi macam 5%. So korang dah untung 2% setiap tahun. And okay, EPF lagi bagus 6%, korang dah untung 3%. Tabung haji aku tak tahu berapa, tapi yang pentingnya asalkan lebih daripada 3% pun dah cukup bagus. Tu dipanggil sebagai lower risk investment. Okay, lower risk investment ni biasanya untuk persaraan lah. Korang keluar masa umur korang dah capai umur persaraan 55 tahun ke atas. Itu adalah end goal dia.
And yang kedua, bila korang ada risk appetite yang tinggi sikit, tak nak guna untuk bersara, korang nak beli benda yang korang nak, korang boleh masuk dalam individual stocks, crypto atau ETF. Kau apa tu ni? Malah panang kau. Tapi personally aku suka masuk dalam ETF atau index funds. ETF atau index funds ni aku tak tahu sangat beza dia, tapi aku rasa lebih kurang je. So ETF yang aku paling suka adalah S&P 500. Okay? Kenapa aku suka S&P 500 atau VOO ni? So S&P 500 and VOO ni, kalau korang ambil performance dia dari 10 tahun lepas, korang analysekan, dia akan dapat lebih daripada 10% setahun. So capital korang akan naik lebih daripada 10% setahun. Kalau korang ada 10,000, tahun depan korang akan ada 11,000 kalau annualize lah. Okay? Cara mudahnya, aku suka melabur dalam ETF lah, sebab dia lagi taklah serisiko individual stocks. Tapi biasanya dia boleh outperform lah, atau boleh mengalahkan market manager. Okay, market manager pula, investment manager lah biasanya. So kalau korang malas, korang nak tahu macam mana nak invest tapi korang macam malas sikit kan, tak nak buat account susah-susah, kena pergi bank apa semua, korang buka aja GoTrade. So GoTrade aku dah buat video dia dulu, korang boleh tengok dekat atas ni, aku tak tahu kat mana, mungkin kat sini, kat sini. Kau tekan je video tu. Kalau korang register, korang akan dapat $2 saham free. Aku tak kira saham mana, aku tak tahu, tapi korang akan dapat $2 saham free, guarantee. And korang kat situ boleh melabur S&P 500. Kalau korang nak melabur untuk persaraan pula macam ASB apa semua, tapi korang tak buka lagi, korang malas lagi nak buka, atau korang tak tahu macam mana nak buka, korang boleh komen kat bawah. Okay? Kalau komen tu banyak, aku akan buatlah video berkaitan ASB 1, macam mana nak buka account dengan cara yang senang, and macam mana korang nak melabur secara konsisten macam tu, maybe, I don't know. Okay, tapi kalau korang berminat, korang komen je kat bawah. And kalau korang tak subscribe lagi, boleh subscribe aku. Kalau aku ada keluar video berkaitan ASB atau GoTrade, korang akan dapat notification, bro. Okay, tu je untuk video kali ni. Apa-apa Roger lah, bro. Bye.